Baru ni sebenarnya kita sudah baca dah ni. Bab raf'in nisa. Ini bab orang perempuan mengangkat kepala mereka daripada sujud apabila mereka bersama imam. Yani bilakah orang perempuan itu perlu mengangkat kepala mereka daripada sujud kalau mereka bersembahyang dengan berjemaah. Lepas tu Imam Abu Daud bagi hadis riwayat daripada Asma binti Abi Bakr. Beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka janganlah dia mengangkat kepalanya sehinggalah atau sebelum lelaki mengangkat kepala mereka, kerana takut mereka ternampak aurat orang-orang lelaki. Baiklah, dalam setengah-setengah nuskhah kitab ini dia kata tajuknya bab raf'in nisa ru'usahunna minas sujud idza kunna ma'ar rijal. Gitu, beza sikit. Nah, hak ni raf'in nisa idza kunna ma'al imam ru'usahunna minas sajdah. Tapi dari segi makna dia samalah. Dari segi makna dia, cuma dari segi tertib perkataan dia beza. Jadi ini riwayat daripada Abdullah bin Muslim, iaitu saudara kepada Zuhri. Dia meriwayatkan daripada seorang hamba yang telah dibebaskan oleh Asma binti Abi Bakr. Siapa dia hamba? Maulan. Maulan itu siapa dia? Kalau tidak sabit, ada dalam riwayat-riwayat yang lain yakni penjelasan tentang nama Maula, maka hadis ini dikira hadis tidak kuat. Sebab Maula itu siapa? Tetapi oleh kerana ada dalam kitab-kitab yang lain disebut nama Maulan itu, iaitu Abdullah bin Kaisan, maka tak apalah. Maklumlah kalau tidak Maulan itu majhul. Bila majhul, perawi itu majhul, dia jadi tidak sahih lah. Tapi kalau maklum siapa dia ke Maulan itu, dan dia orang yang tidak ada masalah, tak apa. Kalau diketahui lepas pada tu orang itu nama dia tapi dia ada masalah, tak padan dengan tahu tu saja. Mana kalau dia tu orang dhaif lah juga. Bergantung kepada siapa dia tu. Dialah meriwayatkan daripada Asma binti Abi Bakr. Asma binti Abi Bakr iaitu adik-beradik kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tapi mak lain, bukan seibu sebapa, mak lain, adik-beradik dia lah, mana pun. Asma berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana minkunna yu'minu billah atau yu'minna billah, boleh kedua. Kalau yu'min nabillah berarti iktibar man itu yang dimaksudkan di sini orang-orang perempuan. Man itu mausul itu ada maksud jamak muannas, man itu. Tapi kalau kita kata yu'minu, boleh juga. Yang ni dari segi nama lah, dari segi nama. Yang ni iktibar man itu mufrad,
mengambil kira man itu mufrad dan lafaz dia tu muzakkar. Boleh tak salah. Jangan akak kepala sebelum orang-orang lelaki. Maksud orang-orang lelaki di sini makmum lelaki lah, hak semaya sekali tu, akak kepala. Takut apa? Takut mereka ternampak aurat lelaki. Jadi hak ni karahiyata an yaraina min auratin nisa, min auratir rijal ini, adakah ini masih lagi merupakan kata-kata Nabi SAW sebagai sambungan kepada hak sebelum tu, atau ini adalah kata-kata Asma? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahawa ini kata-kata Asma. Kalau kita terima hak tu, bermakna hak sani, bahagian sani orang panggil mudraj. Lafaz mudraj minar rawi, mana hak rawi masuk. Itu boleh jadi keliru tu. Jadi seseolahnya sekali kita tengok, tak boleh nak beza tu, perawi ke Asma kau kata tu karahiyata ay yaraina min auratir rijal ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak jelas. Kemungkinan itu boleh jadi ada belakang. Tapi kalau kita andaikan ini kata-kata Asma, berarti hadis ini hadis mudraj. Inilah orang panggil hadis mudraj lagu ni. Ini hadis yang sebahagian daripada isinya itu bukan hak Rasulullah, tetapi hak ni perawi. Hak perawi itu boleh jadi perawi itu sahabat, boleh jadi bawah lagi pada tu, boleh jadi. Itu hadis mudraj lagu orang panggil. Dan hadis mudraj ini tak kena gaya. Kalau sampai mengelirukan, sampai mengelirukan, dia jadi tak kuat juga. Tak kuat juga. Sebab itulah dalam syarah ni, kalau kita baca ni syarah apa ni, Badrul Majhud, dia kata zahirnya jumlah akhir ni ialah daripada kata-kata Asma mudraj minal hadis fil hadis. Mana dimasukkan kata-kata dia dalam hadis ni sebagai huraian. Maksud apa yang tak boleh akak kepala dulu daripada orang lelaki tu apa? Apa tujuannya? Jadi tujuan tu dia faham tujuan. Boleh jadi dia tahu di tempat lain lah, pada ketika yang lain maksud Nabi SAW. Boleh jadi juga di sini daripada Rasulullah SAW. Yang ini sebagai sambungan kepada hak sebelum ni. Boleh jadi. Kalau lagu tu, kalau kita katakan hak Rasulullah belaka, tak ada lah hak mudraj itu. Mana hadis ini tidak mudraj lah, semua sekali daripada Nabi SAW. Artinya sebab tasawuf akak kepala tu disebutkan oleh Nabi SAW sendiri juga. Lepas tu apa yang Nabi SAW tak sebut akak kepala ni? Kalau kita tengok di sini jelaslah itu tujuan dia. Itu tujuan dia. Apa yang lagu tu nampak aurat ke mana? Aurat ni hak mana? Lepas tu kalau nampak aurat ni bermakna orang tu, orang lelaki tu, hak makmum tu semaya dengan tu iman tu dalam keadaan tidak menutup aurat. Apa lagu mana? Tidak kata elih kalau tidak menutup aurat. Kena semaya ni kena menutup aurat. Apa makna? Dia kata takut nampak aurat. Tu kan kaki tu. Kaki tu tidak aurat. Lepas tu hak mana? Hak dimaksudkan itu. Jadi jawapannya ini berkait dengan zaman tu. Permulaan. Sebab itulah setengah-setengah hadis Nabi SAW ni, hak dia kata ni, dia berkait dengan keadaan tertentu ataupun zaman tertentu. Bukan dalam semua keadaan. Setiap zaman dikehendaki dituntut perempuan tu mengangkat kepala mereka kemudian daripada makmum lelaki. Tidak. Kerana ada sebab. Ada sebab, iaitu zaman tu sahabat-sahabatnya dalam keadaan kekurangan kain, dalam keadaan susah. Lepas tu orang-orang hak semaya ni, perempuan tu semaya dan dia tidak ada pengadaan ke apa, tak ada. Maka kita kata lahar begitu, buka begitu.
Ada yang pakai kain tu tidak berjahit. Ada yang pakai kain tu selimut, gitu je. Boleh jadi jatuh, boleh jadi terjatuh kain itu apabila dia selimut. Dan boleh jadi juga dia tutup tu tidak berapa tertutup molek. Oleh kerana dalam keadaan susah dimaafkan, tak apa. Dia peringkat permulaannya. Kalau nampak aurat tak apa. Cumanya kalau perempuan nampak tu dia jadi lagu lain lah pula. Dari segi nampak aurat sikit sebanyak, terdedah, terselok sikit sebanyak aurat, tak apa, dimaafkan pada ketika tu. Pada ketika tu. Walaupun dimaafkan, tetapi kena jagalah dalam keadaan berjaga-jaga. Iaitu orang perempuan ni disuruh jangan angkat kepala sebelum daripada makmum lelaki mengangkat kepala mereka. Bila dia angkat kepala tu dia dah betul lah. Dah betul. Kain ke apa. Jadi berkait dengan keadaan itu. Apabila berkait dengan keadaan itu, bila sebab sudah tidak ada, ilat itu sudah tidak ada, misalnya pada ketika yang lain, tak ada lah juga. Sebab tu sebab takut terdedak aurat. Kalau dalam keadaan sudah tidak terdedak aurat, orang pakai pakaian molek dah cukup ke apa, tak apalah kalau nak angkat. Itulah daripada sinilah ulama-ulama faham nak buat kaedah hukum ke apa tu. Al-hukmu, misalnya dia kata di antara kaedah hukum qawaid fiqh, dia kata al-hukmu yaduru ma'al illah. Ini hukum ini dia berputar mengikut ilat. Kalau ada ilat tu adalah hukum tu. Kalau tak ada ilat tu tak adalah hukum tu. Gitu. Hatta benda yang sama. Biasanya kalau dalam kitab lama dia buat contoh lagu mana? Arak. Pada ketika dia arak tu tak kira lah daripada apa, daripada tuak nyo kalau kita kata tuak apa-apa, daripada jus anggur ke apa-apalah kita kata. Ketika dia menggila, orang panggil bergelegak tu, ketika tu orang panggil arak. Kalau minum pada ketika tu dia memabukkan, maka jadi haram. Hak tadi haram sebab memabukkan. Apabila dia turun masa menggila dia ataupun masa menggelegak, membuak naik, bila dia turun dia jadi cuka. Dia jadi cuka. Hak benda sama juga, hak tu juga dengan bekas-bekas dia tu, hak tu lah juga. Tapi apabila nak tuan, nak apa tu tak apa dah. Nak makan dia cuka, nak guna cuka tak apa dah. Sebab apa? Sebab ilat tadi pada benda tadi sudah tidak ada, iaitu memabukkan sudah tidak ada. Jadi hukum pun jadi berubah. Tadi ketika memabukkan benda tu juga haram. Bila sudah tidak ada memabukkan ilat tadi, halal. Jadi halal. Supaya juga di sini hak tak leh ni sebab takut terdedah aurat, sebab kain orang dalam keadaan kekurangan. Bila sudah tidak ada sebab ni, tak apa dah lah perempuan nak akad kepala dulu pun. Mana tidak kata kena melera, jaga juru benar. Kena nanti biar orang lelaki belakang dulu akad belakang. Hak tua, hak muda, hak budak pun biar pastikan bangun belakang dulu daripada sujud itu. Barulah perempuan tu bangun. Mana kira-kiranya gerak-geri perempuan tu lebih ke belakang lah, lewat lagi. Dalam keadaan ada ilat tadi. Sebab ini disebut karahiyata, maf'ul li ajli. Orang panggil kalau dalam nahwu, dalam nahwu tu dia panggil maf'ul li ajli. Sebab apa larang buat gitu tu? Kerana ni kerana tu ilat lah tu orang panggil. Apa tak ada ni? Kalau tak ada ni, tak ada lah. Hak larangan mengangkat kepala dulu tu. Jadi ini ada sebab. Bila tak ada ni tak apa. Dalam keadaan misalnya macam kita sekarang ni, orang pakai kalau kalau kita kata pakai baju Melayu, dia pakai samping ke luar. Kalau pakai seluar tu memang jahitan dia molek. Seluar tu pun tebal, tidak nipis, tidak bayar, tidak gapo. Walaupun pakai baju tu singkat sikit pun, seluar tu memang tidak membayangkan bentuk tubuh. Kalau seluar tu nipis lah kita kata, baju tu labuh misalnya, pun juga terpelihara juga. Tidaklah nampak. Sebab apa? Sebab dalam sembahyang ni nak timbul perkara-perkara yang menimbulkan nafsu, kita kata tidak sesuai.
Jadi cuba kena mengelakkanlah apa-apa pun. Sebab itulah dia katakan perempuan kalau lalu depan lelaki memotong sembahyang itu, di antara sebabnya dia boleh menimbulkan macam-macam fikiran. Sebab itu dilarang. Begitu juga ni. Waktu kalau lelaki, kalau perempuan pun sama juga. Dia duduk di belakang. Mungkin kalau dia nampak aurat tu jadi timbul macam-macam. Jadi dengan sebab itu dilarang. Dia kena mengelak diri daripada perkara-perkara yang menghilangkan khusyuk dia. Tak kira lah lelaki kau perempuan. Lelaki dengan keadaan dia, perempuan dengan keadaan dia. Sebab dia duduk belakang, nasabahlah dia nampak aurat tu. Kalau orang lelaki dalam keadaan sembahyang, ada orang perempuan duduk belakang, mana nak nampaknya? Tak ada lah timbul masalah tu. Cuma masalah kalau perempuan lalu kat depan, tu timbulnya. Dengan cara berjalan dia, dengan gaponya, misalnya kita kata itu semua tak molek. Tak molek. Bahkan kalau hak lalu depan tu mengikut setengah ulama seperti yang kita sudah baca dah, mana sampai membatalkan sembahyang. Mengikut setengah-setengah ulama lah. Jumhur ulama tidak kata lagi tu. Tapi setengah-setengah ulama dalam bab ni, hak sini ni, dia kata hukum ni tetap berterusan sampai bila-bila. Tapi ini tidak pendapat orang ramai. Pendapat orang ramai seperti tadilah. Bila tak ada sebab ni mengikut hak umum, secara umum. Sebab apa? Golongan yang kedua ni dia kata kemungkinan untuk ternampak aurat tu tetap ada bila-bila pun. Walaupun ketika orang tu pakai seluar yang tebal dah pun. Sebab apa? Dia mungkin bedah, bekah kita kata, cari. Boleh jadi. Boleh jadi. Jadi sebab tu tetap ada. Cuma zaman Nabi dulu ketika kain sikit tu lebih banyak lah kemungkinan tu. Zaman kemudian walaupun orang tu sudah ada pakaian, walau bagaimanapun terselak, boleh jadi. Terselak ataupun carik, boleh jadi. Dengan sebab itu perlu dijaga. Jadi daripada sini juga ulama buat kesimpulan, untuk maksud jaga ni macam-macam cara. Dah payah sangat kita pun tabir lah, barulah tak nampak. Situlah tu baik tabir ke apa tu. Padahal zaman Nabi tak ada. Jadi ulama ni fikir dari segi kaedah dia, dah nak jaga macam-macam cara nak jaga. Tak kena pejam mata sama, itu bukan cara dia. Pejam mata tidak dikehendaki. Caranya buat tabir. Buat tabir selesai, tak nampak. Tapi buat tabir tu macam-macam lah pula pendapat kata. Tapi dengan syarat gini pula tabir tu. Janganlah sampai tak nampak langsung, sehingga tidak tahu gak gigi orang depan ni lagu mana. Biar tahulah gak gigi orang depan tu. Mana nampak juga. Sekadar tu cukup dah. Daripada situ satu pendapat. Satu lagi pendapat ulama mengatakan untuk tidak boleh nampak ni. Ini dari segi fiqh lah. Dari segi fiqh dia kata kita letak perempuan ni di sebelah. Apa mesti alik belakang? Ini dari segi fiqh, dari segi ijtihad fiqhi. Dari segi ijtihad fiqhinya kita duduk tepi. Lepas tu ada dengan apa dia dinding ke apa, lagi baik. Duduk tepi, orang perempuan pun dapat sah yang pertama juga. Sebab hak zaman Nabi dulu dia kata sebaik-baik sah perempuan dan sah lelaki ialah yang pertama. Seburuk-buruknya hak di belakang. Dan sebaik-baik sah perempuan ialah hak di belakang. Dan seburuk-buruknya hak depan. Itu dalam suasana kalau perempuan tu duduk dalam masjid dalam keadaan terdedah gini. Dia duduk di belakang tu hak depan sekali. Sebab hak depan sekali itulah paling dekat dengan lelaki. Hak depan sekali tu paling dekat dengan lelaki. Dan hak lelaki hak di belakang tu macam-macam. Ada hak munafik, ada hak macam-macam. Hak tidak apa rajin. Hak tu tak jauh manalah. Dia semayang, dia hitam ke celah. Tengok rokok tu dia, macam-macam ada. Hak alik belakang dia pun begitu juga. Tapi kalau hak duduk alik belakang benar tu dia selamat. Sebab tu jadi ulama ni fikir, dia kata kalau kita letak tepi, kata dia, orang perempuan tu boleh sama sah. Sah pertama dapat juga. Dalam keadaan tidak ada fitnah. Itu pendapat lah tu. Padahal zaman Nabi tak pernah buat lagu tu. Tapi pendapat dari segi fiqh. Sebab itu ada jalan dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab dia pun ada sebut begitu, bahawa boleh buat lagu, tidak salah. Bahkan untuk menjaga beberapa keadaan tadi, untuk menjaga dia terjihkan hak tu.
walaupun zaman Nabi tak ada buat. Tapi maksud Nabi nak suruh jaga ni, takut nampak gapo-gapo, takut berlaku benda yang tak molek ni, dengan kita buat gitu selamat berlaku, kata dia. Selamat berlaku. Boleh pilih cara tu. Itu satu cara. Kalau kita tak saya juga, dah muka sama Nabi orang perempuan ada di belakang, apa tak ubah tabir? Kita kata apa dia tidak ubah tabir? Zaman dia tu zaman tidak serupa dengan kita, banyak perkara lah. Kita kata tu masalah keperluan dan masalah kesempurnaan saja. Misalnya kita kata kafir, tak ada zaman Nabi dulu, tak ada. Apa kita guna? Tak boleh ke? Boleh. Begitu juga dalam semaya tu, maknanya antara lelaki dengan perempuan tu ada tabir. Dengan ada tabir tu maka terhindarlah apa-apa yang dibimbangi, segala perkara yang dibimbangi tadi, selesai masalah. Kita buat gitu, walaupun tidak pernah ada tabir. Walaupun tidak pernah ada tabir, pas tak ada tabir, kita buat tabir lah ni. Hak ni pun duduk sebelah ni pun tak ada juga. Apa salahnya kalau kita buat? Kalau hak tak ada tabir, hak duduk di belakang, boleh kita buat tabir. Apa salah? Benda tu ke arah menyempurnakan. Dan ini semua ni untuk memenuhi hak Nabi SAW nak. Takut gini, semua tu terhindar apabila kita buat ni. Tak apa. Itu dari sudut fiqh. Sebab itu mana hadis-hadis pun, mana kita kena tengok juga fiqh tu. Fiqh tu maknanya hasil kajian terhadap hadis tu juga. Dia perhati semua sekali hadis, dia buat keluar pendapat. Tidak salah lagu tu. Tak apa, fiqh lagu tu. Dan boleh katakan ulama-ulama mujtahid ini hak mana-mana mazhab, dia ambil kira benda-benda gitu. Sebab tu kadang-kadang kita tengok pendapat-pendapat ulama fiqh ni zahirnya nampak tidak serupa dengan hadis. Zahirnya. Tapi sebenarnya tidak. Kalau kita pergi jauh, dia pun jaga juga hadis. Cuma dia buat kesimpulan sendiri. Dia buat kesimpulan sendiri cara ahli fiqh kan. Cara ahli fiqh. Dia hak moleknya hadis ni dia kena bukan hadis saja, dia kena orang fiqh juga, baru dia faham benda-benda gitu. Kalau tidak dalam fiqh, dia kurang sikitlah duduk tengok dari satu sudut, dari segi zahir gitu saja. Lepas tu bila tengok orang lain beza tu, dia sibuklah. Sebenarnya tak ada apa benda ni, boleh berlaku. Jadi hak kata tadi, hak kemungkinan sampai sekarang ni pun hukum ni tetap berjalan. Tetap berjalan. Hukum ni hak kata gitu tu ialah Ibnu Ruslan. Ibnu Ruslan mana sebagai satu kemungkinan lah, sebagai satu kemungkinan. Ibnu Ruslan ni salah seorang ulama yang buat syarah kepada ni Sunan Abi Dawud. Sebab itulah nama orang kita ni ada orang ni Ruslan tu sini asal dia Ibnu Ruslan. Tapi aja dia tu bezalah. Betulnya Rasin Lam Alif Nun Ruslan gitu. Kadang-kadang kita aja Rawasilan. Dia ejaan Melayu tu. Jadi Ruslan tu molek, mana dia? Molek. Mana seorang yang beralu, berhati-hati, cermat. Molek. Dia yang sebut gitunya. Dia yang sebut gitu. Bab tulil qiyam min ar-ruku' wa baina as-sajdatain. Ini bab lama masa berdiri daripada rukuk dan di antara dua sujud. Lama masa duduk di antara sujud. Lama masa berdiri daripada rukuk dan lama masa duduk di antara dua sujud. Berapa lama? Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Bara, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud baginda, rukuknya, duduknya dan duduk antara dua sujudnya adalah hampir-hampir sama. Qariban minas sawa. Hampir-hampir sama.
Ni mengikut nuskah ni, mengikut setengah-setengah nuskahnya dia lagu lain sikit. Sebelum waw tu tidak ada, sebelum qu'ud itu tidak ada waw. Wa qu'uduhu tu, waw tu tak ada. Lepas tu tidak ada waw juga sebelum ma baina sajdatain. Yani qu'uduhu ma baina sajdatain. Gitu. Mengikut nuskah yang lain. Yani tanpa waw pada qu'ud itu, dan tanpa waw juga pada sebelum ma tu. Ada juga lagu tu. Ada juga tak ada waw tu sebelum qu'ud. Sebelum ma tu ada. Sebelum ma tu ada. Jadi kalau hak tak ada saat ni, kalau hak tak ada waw sebelum ma tu, bermakna duduk di antara dua sujud. Kalau kita kata ada waw di antara ma ni, wa qu'uduhu, dan duduknya tu mana duduk, bukan duduk antara dua sujud tu, duduk pada ketika lain. Misalnya pada ketika tahiyat tu kan. Wa ma baina sajdatain, ini maksudnya duduk antara dua sujud. Mana duduk ni ada dua. Satu duduk antara dua sujud, dan satu lagi hak bukan antara dua sujud. Itu kalau kita pakai ada waw. Kalau kita pakai tak ada waw, bermakna duduk yang dimaksudkan di sini ialah duduk antara dua sujud, bukan duduk lain. Itu benarnya. Sebab apa? Hak tak ada ni, hak tak ada waw sebelum ma ni. Mana kita tengok dalam riwayat-riwayat yang lain memang nampak gitu. Maksudnya sama lebih kurang ni duduk antara dua sujud. Misalnya dia sebut di sini, wa yu'ayyiduhu jami'ur riwayat allati akhrajaha al-muhaddithun bihadha sanad. Semua riwayat-riwayat yang dikemukakan oleh ulama-ulama hadis dengan sanad ini dalam kitab-kitab mereka, dia sebut fa innahum dzakaru fi hadzal hadits hadhihi al-jalsah. Bukhari misalnya dalam bab istiwa'uz zahr fi ar-ruku' min tariq Syu'bah akhbarana al-Hakam an ibni Abi Layla an al-Bara. Ini juga qala kana ruku'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu wa baina as-sajdatain. Gitu. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' ma khala al-qiyam wal qu'uda qariban min as-sawa'. Ini terang benar dalam Bukhari, terang benar. Hak Abu Daud sana tidak terang, jadi boleh jadi keliru, boleh jadi bercelaru. Kalau hak dalam Bukhari ni terang. Dia kata rukuk Nabi SAW dan sujudnya, dan duduk di antara dua sujudnya. Dan apabila baginda mengangkat kepalanya daripada rukuk, selain daripada qiyam dan qu'ud, yakni selain daripada qiyam mula-mula ketika baca Fatihah tu, dan selain daripada qu'ud, ni qu'ud untuk tasyahud itu. Bukan hak tu, hak sama tu. Hak dua ni tak sama, hak lain. Hak lain, hak i'tidal tu, rukuk tu, duduk antara dua sujud tu, hak tu hak sama je. Lebih kurang dekat-dekat sama panjang. Ada pun qiyam, hak baca Fatihah tu dak, hak tu lebih panjang. Hak tasyahud tu, hak tu lebih panjang. Nampak ke? Tapi daripada hak Abu Daud tadi nampaknya tidak. Setiap hak rukuk, sujud, rukuk, qu'ud itu semua tu. Dan tak ada sebut hak qiyam ke apa, tak ada sebut. Dalam riwayat Bukhari itu terang. Jadi hak maksud dalam riwayat Bukhari tadi, hak selain daripada qiyam mula-mula tu dan qu'ud untuk tasyahud, selain daripada hak tu lebih kurang sama. Kemudian Imam Bukhari mengemukakan hadis dalam bab tumakninah, bila mengangkat kepalanya daripada rukuk, dengan sanad ni juga. Dia kata kana ruku'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu wa idza rafa'a min ar-ruku' wa baina as-sajdatain qariban min as-sawa'. Jelas tak ada sebut qu'ud yang berbeza. Qu'ud duduk antara dua sujud dan duduk selain daripada antara dua sujud, tak ada sebut gitu. Bahkan yang dimaksudkan ialah duduk antara dua sujud itu. Jelas dalam Bukhari. Dia kadang-kadang kita hadis ni, kadang-kadang dalam hadis hak Bukhari itu tidak jelas. Hak terangnya dalam Abu Daud ni. Kadang-kadang hak dalam Abu Daud ni tidak terang, terangnya dalam kitab lain. Jadi kita kena tengok belakang. Sebab itu pentingnya syarah.
Syarah. Orang-orang yang buat syarah tu dia ambil kira semua, dia tengok belakang. Jadi kira sini rokok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sujudnya, dan bila dia mengangkat kepala daripada rokok, dan bila duduk di antara dua sujud, qariban minas sawa, hampir sama. Hak tu. Jadi tidak termasuk hak qiyam mula-mula tu macam Fatihah tu, dan untuk tasyahud tak termasuk hak tu. Hak tu tidak lebih kurang sama, hak tu lebih panjang lah daripada hak tadi. Begitu juga kata syarih ni, sekalian musannifin mengemukakan hadis ini dalam kitab mereka. Mereka menyebutkan jalsah di antara dua sujud, yakni duduk antara dua sujud. Tak ada sebut qu'ud, duduk lain suku, tak ada. Jadi seseolahnya dalam Abu Daud ini macam ada kesilapan lah sikit dari segi qu'ud itu suku, dan duduk antara dua sujud tu suku dengan waw begini, dengan waw gini, mana itu waham lah, waham ataupun kesilapan sesetengah perawi. Sebab apa, dalam nuskah yang lain, nuskah Abu Daud ni juga tak ada lagu tu. Mana tak ada waw sebelum ma tu, tak ada waw sebelum ma tu. Kalau hak tak ada ma, apa ni, waw sebelum ma tu maknanya serupa dengan orang lain lah. Ni hak ada waw sebelum ma tu ada masalahnya. Hak ada waw sebelum ma, hak tu ada masalah. Tapi bagi orang yang dia nak terima juga, tak, memang lagu ni tidak kecuali hak pada ketika qiyam tu, hak baca Fatihah tu, baca ayat tu, dan pada ketika qu'ud untuk tasyahud tu pun tidak kecuali, semua sekali lebih kurang serupa. Ada dalam riwayat hak akan datang. Jadi menyokong hak ni lebih kurang. Dia kata ada juga. Kalau mengikut pendapat tu, dia tidak sesuai dengan hak lebih banyak, ada hak lebih banyak. Memang ada. Jadi ulama kata lagu mana? Hak lagu ni terutama dalam riwayat Anas hak akan datang. Anas seorang dalam sekian ramai sahabat-sahabat riwayat, dia seorang hak lebih kurang sama. Semua sekali. Macam ni tak ada sebut tu qiyam. Qiyam tak ada sebut, cuma qu'ud ada sebut. Qu'ud ni kira-kiranya berbeza lah dengan ma baina sajdatain. Ma baina sajdatain qu'ud juga. Dan qu'ud ini mana hak lain. Sini ada sebut. Tetapi qiyam apa tak ada sebut. Hak ada sebut qiyam semua sekali ni lebih kurang serupa dalam riwayat Anas akan datang. Hak riwayat lagu tu Anas seorang, orang lain tak ada riwayat. Jadi kalau kita nak pakai juga, kita katalah bahawa ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah, untuk menunjukkan harus. Sekadar tu. Untuk menunjukkan harus. Bukan molek sama-sama buat lagu tu, sebab dia tidak buat sama. Tidak buat sama. Hak ni hak akan datang. Sehingga kami ingat dia ni lupa diri lama. Diri lama. Hadis Anas selepas pada ni. Sebab apa? Kalau lah hak biasa, apa ya Anas kata sehingga kami ingat dia terlupa? Maknanya hak biasa tidak lagu tu. Hak biasanya tidaklah sepanjang tu. Kalau bila bangun daripada rokok tu, masa i'tidal tu lah, tidaklah lama gitu mah. Ketika sujud tu tidaklah lama gitu mah. Sebab itulah dia kata auhama, sehingga kami ingat Nabi ni terlupa ataupun dia tersalah. Sehingga kami ingat gitu, menunjukkan tidak biasa. Kalau hak sudah biasa, apa makna lupa? Tidak lupa, memang biasa dah lagu tu. Kalau daripada riwayat Anas tu sendiri pun tidak menunjukkan biasa Nabi buat lagu tu. Bahkan ada, memang ada lah. Jadi dengan cara lagu mana? Dia baca dalam qiyam itu sekadar hak wajib. Sekadar hak wajib. Dalam tasyahud tu pun sekadar tu. Dah hak dalam rokok, masa i'tidal ni dia baca sepanjang tu juga lebih kurang. Barulah jadi sama. Lebih kurang sama lah. Tapi selalu kah? Tak selalu. Molek kau lagu? Tidak molek mengikut jumhur ulama. Untuk kita amalkan sokmo tak molek. Tetapi ada juga macam sini ada faham akan datang Hafiz Ibn Hajar kata apa kalau buat lagu tu munggah hadis sahih, dia kata. Padahalnya Imam Nawawi dalam kitab Raudhah ada sebut di antara perkara yang membatalkan dalam sembahyang, dia sebut
Ini mengikut qaul yang murajjah dalam mazhab Syafi'i, iaitu memanjangkan rukun yang pendek sehingga jadi sama panjang ataupun lebih panjang daripada rukun hak panjang. Sampai gitu. Tapi ulama bahas pula situ. Dia sebenarnya kalau kita kata seperti tadi, selesailah, iaitu hak ni Nabi sallallahu alaihi wasallam buat sekali ataupun dua kali gitu. Bukan menunjukkan kebiasaan. Sekadar boleh. Sekadar boleh. Bukan nak kata hak moleknya buat lagu. Hak moleknya sepuluh ramai-ramai, sepuluh skala lah. Hak ramai-ramai lagi sahabat lain riwayat. Berapa orang lain tak ada riwayat lagu tu? Boleh jadi semaya ni. Bukan semaya hak fardu. Bukan semaya hak fardu. Semaya sunat. Betul lah dia semaya di belakang Nabi, tapi tidak semestinya semaya di belakang Nabi ni semuanya hak fardu. Boleh jadi. Sebab apa? Kalau semaya fardu mesti ramai orang. Sahabat-sahabat apa orang lain tak ada riwayat. Situ masalah. Tak apalah. Dia kata, amma dzikrul qu'ud ghalatun min al-katib aw harful waw kataba an-nasikh ghalata. Kata dia, waw itu boleh jadi ditulis oleh penyalin dengan tersalah, ataupun sebut qu'ud tadi tu. Qu'ud tu tak ada sebenarnya. Maksud tadi dia kata kana sujuduhu wa ruku'uhu wa qu'uduhu. Qu'uduhu tu tak ada. Sepatutnya kana sujuduhu wa ruku'uhu wa ma baina as-sajdatain qariban min as-sawa. Dia kata ada sebut qu'ud ini ghalat min al-katib. Ini satu kesilapan penulis. Penulis. Sebab orang macam itu dia Imam Abu Daud tulis sekali, orang lain lah pula tulis sendiri, dia bukan ada mesej cetak. Jadi orang lain tulis tu adalah hak tulis tu tulis betul, ada hak tersalah. Tersalah. Boleh jadi dia kata gitu. Jadi kalau kita kata semua ni lebih kurang sama, lebih kurang sama. Memanglah kalau kita kata kita baca hak pendek tu, hak biasa tu, memang lebih kurang sama. Dah hak tu. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Misalnya. Lepas tu ketika rukuk, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Lebih kurang sama tu. Pada ketika sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. 3 kali tu lebih kurang sama tu dengan awak tadi tu. Lepas tu rabbighfirli warhamni wahdini, gapo tu pun lebih kurang sama juga. Lebih kurang sama, tidak betul-betul tepat sama, qariban minas sawa. Jadi kalau kita kira hak tadi, hak bacaan hak biasa pun lebih kurang sama dah memang. Cuma masalahnya, jadi masalahnya kalau kita nak kira lebih kurang sama tu, ambil kira dengan hak qiyam tu. Lebih kurang sama lagi. Mana baca panjang tu, kadang-kadang Nabi baca 100 ayat. Hak pada ketika qiyam dan pada ketika qu'ud untuk tahiyat tu, hak tu panjang sebab dia berdoa kau ni panjang. Tidak jadi sama dengan hak rukuk dengan hak sujud tu, kecuali kalau dalam sujud tu baca tasbih tu banyak lah, banyak tasbih tu, tidak 3 kali, barulah boleh jadi sama. Situlah ulama kata yang boleh jadi sama dengan hak tu sebab Nabi SAW baca tasbih ke apa tu banyak, tidak 3 kali. Dan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, bukan sekat mil as-samawat wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, dan ada lagi doa-doa yang lain tu dia baca. Hak tu jadi lebih kurang sama. Tapi sama, tidak sama. Tidak sama. Bahkan kalau nak kira dia sembahyang dalam fardu, tak sesuai tu, sebab dia cukup jaga kalau dalam sembahyang fardu ni orang ramai ni takut-takut menyusahkan orang. Kira-kiranya ni dalam sembahyang hak tidak fardu. Atau kalau kita kata sembahyang fardu pun sekali 2, sekadar menunjukkan boleh, sekali 2 gitu. Bukan menunjukkan hak buat lagu ni hak lebih kurang sama belakang ni, hak tu hak molek. Tidak. Jumhur ulama tidak katakan begitu. Walaupun adalah juga hak kata memang molek buat gitu. Tapi tak kena, tak leh tu kena kira. Sebab apa? Riwayat hak kata lagu tu takkanlah kita nak mengutamakan hak seorang daripada hak sekian ramai. Lepas pada tu riwayat Anas ni, tidak pernah aku bersemayam di belakang
mana-mana orang lebih ringkas sembahyangnya daripada Rasulullah dalam kesempurnaan. Ringkas pun sempurna. Ringkas pun sempurna. Ringkas sempurna ni lagu mana? Maknanya kita kata Fatihah, baca. Surah pun baca juga. Cuma tidak panjang, baca juga. Dalam rokok apa tu baca, tasbih apa baca 3 kali. Itu sempurna dah. Kalau kita tak baca pun tak apa. Kadar subhana rabbiyal azim, tak baca, boleh kan nak kira. Tapi tak sempurna. Dia kata dalam kesempurnaan. Dalam kesempurnaan itu nak bagi mana? Kalau 3 kali situ. Dah baca sekadar hak mana perlu benar gitu. Nabi SAW apabila dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dia berdiri, sehingga kami kata dia telah terlupa ataupun dia telah tersalah. Sebab lama dia berdiri, lama pula. Kemudian dia bertakbir dan sujud, dan dia duduk di antara 2 sujud, sehingga kami kata dia telah terlupa ni. Dia telah terlupa. Jadi lama lah situ. Hak ni lah setengah-setengah ulama pegang yang kita sebut tadi. Ini dia ambil ni, dia kata dia ambil ni dalam syarah ni, qala Syaukani, katanya, qala Ibnu Daqiq al-Aid. Syaukani berkata, Ibnu Daqiq al-Aid berkata, hadis ini menunjukkan bahawa i'tidal itu satu rukun yang panjang. Dan hadis Anas paling terang menunjukkan perkara ni. Mana i'tidal itu satu rukun yang panjang. Bahkan ini adalah nas, berhubung dengan lama dah i'tidal. Fala yanbaghi al-udul anhu li dalilin dhaif, kata dia. Maka tidak seyogianya seseorang tu meninggalkan dalil yang terang ni, yang sahih ni, kerana dalil yang dhaif. Apa dia hak dalil yang dhaif tu? Iaitu kata mereka tidak disunatkan mengulangi tasbih seperti rukuk dan sujud itu. Jadi ada pendapat yang mengatakan tidak disunatkan, mana banyak sangat baca tasbih tu dalam rukuk dan sujud tu. Sebab apa dia kata dhaif? Sebab ini qiyas fi muqabalatin nas, ia lawan nas. Qiyas hak bercanggah dengan nas. Kemudian dia kata wa min thamma, kerana itulah Imam Nawawi memilih harus memanjangkan rukun yang pendek dengan membaca zikir di situ, berbeza daripada pendapat yang murajjah, yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Hak dalam mazhab Syafi'i orang-orang lain kata hak moleknya tak boleh, bahkan salah tu. Ini disebut bawah nombor 2 dalam Raudhah Imam Nawawi sebut fasal perkara yang membatalkan sembahyang. Yang ke-6 dia kata, iaitu memanjangkan rukun yang pendek dengan sengaja. Rukun yang pendek itu apa dia? Iaitu i'tidal, duduk antara 2 sujud. Dan memanjangkan i'tidal yakunu biziyadah ala qadri du'a. Lagu mana panjang i'tidal? Dengan lebih panjang daripada qadar doa hak kita dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum. Iaitu subhana rabbani sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd mil as-samawat wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Tu hak umumnya setara tu. Lebih panjang daripada qadar doa hak warid. Panjang setengah mana? Panjang qadar Fatihah. Sama ada baca doa apa ataupun cah-cah saja. Kalau baca doa pun siapa lebih panjang daripada Fatihah? Termasuk dalam perkara yang membatalkan sembahyang kalau mengikut qaul yang murajjah dalam mazhab Syafi'i. Tapi Imam Nawawi canggah tu. Imam Nawawi tak setuju. Imam Nawawi kata tak boleh, rukun yang pendek dia boleh panjang. Sebab apa? Sebab ada hadis ni.
Sebab tu Imam Nawawi ni kadang-kadang dia utamakan hadis. Hak mazhab kebanyakan dia tak sepakat. Walaupun dalam mazhab tu, dalam kitab Raudhah tu sendiri, apa dia sebut tak boleh, tapi dia sendiri tak sepakat. Sebab apa dia kata hadis ni terang. Jadi bila ada hadis, macam mana kita kata tak boleh sampai membatalkan sembahyang kalau Nabi pernah buat? Ada hadis ni sahih. Itu alasan dia. Dan panjang duduk ni antara dua sujud ni lagu mana? Iaitu lebih daripada qadar doa hak warid, hak kita terima daripada Nabi SAW antara dua sujud, iaitu lebih panjang daripada qadar hak wajib dalam tasyahud. Qadar hak wajib dalam tasyahud, lepas pada kita baca doa tu hak warid tu, duduk lagi lebih panjang daripada qadar hak wajib dalam tasyahud. Tu tak boleh lah. Lebih lah tu apa? Memanjangkan lah rukun yang pendek tu gitu. Tapi Imam Nawawi kata dah, boleh memanjangkan rukun yang pendek dengan kitab zikir di situ. Disebutlah apa-apalah zikir. Pendapat dia berbeza dengan pendapat yang murajjah dalam mazhab Syafi'i. Qala al-Hafiz Ibn Hajar, ni orang hadis. Dia dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab mana-mana suka je. Dia ada ulama memang maklum dia ni sebagai ulama fiqh tulis. Hadis tu dia mesti dah dia kena tahu fiqh lah mana pun. Tetapi dia tidak kuat mana. Dan tidak berat mana atau tu. Dia lebih banyak tumpu kepada fiqh. Ada hal lagu tu. Ada juga ulama dalam mazhab mana-mana pun supaya Imam Nawawi kalau dalam mazhab Syafi'i, Hafiz Ibn Hajar dalam mazhab Syafi'i. Dia ni beza daripada orang lain. Sebab apa? Dia kuat fiqh dan dia kuat juga hadis. Kadang-kadang dia tinggal pendapat fiqh, dia pakai hak hadis, utamakan hak hadis. Ni jenis-jenis lagi. Hafiz Ibn Hajar pun support dengan Imam Nawawi tu. Dia kata pelik, dia kata orang yang mengatakan hadis ni sahih, lepas tu dia kata batal pula sembahyang dengan sebab memanjangkan rukun yang pendek. Kok mana? Dah kita terima hadis ni sahih, apa ya kita kata sampai jadi batal pula? Maknanya dia rak pendapat Syafi'iyah, hak biasa tu dia tolak tu. Sebab apa? Sebab dia kata dah sahih. Dah kita kata sahih hadis ni, macam mana kita kata batal pula? Berarti kita kata Nabi SAW telah melakukan sesuatu yang membatalkan sembahyang. Adakah pula lagu tu? Takkanlah. Jadi Hafiz Ibn Hajar kata alasannya apa yang tak boleh tu. Sebabnya kalau kita panjang rukun yang pendek tu, dia jadi intafat al-muwala. Jadi hilang muwala, jadi berturut-turut sembahyang tu sebagaimana yang dikehendaki hilang. Tak ada muwala. Ini alasan orang kata tak boleh itulah. Hafiz Ibn Hajar kata mu'tarad. Pendapat ni tak kena tu kalau alasan lagu tu. Sebab apa? Makna muwala itu sesuatu perbuatan, amalan itu diselangi oleh ay alla yatakhallala faslun tawil bainal arkan bima laysa minha. Yang ini diselangi oleh sesuatu yang bukan sebahagian daripada sembahyang. Selah di antara rukun yang panjang dengan rukun yang panjang tu dengan benda lain. Itu baru orang panggil hilang muwala. Kalau hak sembahyang juga tidak hilang muwala, kata dia. Kalau hak sembahyang juga tidak hilang muwala. Lepas tu ada dalam syarat ni, kita tidak boleh menafikan bahawa dia ni sebahagian daripada sembahyang. Hak Nabi SAW diri lama saat ni, diri lama tu dia buat ke dia? Dia buat sesuatu yang di luar daripada sembahyang ke? Tak. Mana tidak membatalkan muwala, tidak menghilangkan muwala, kata dia. Wallahu ta'ala a'lam. Itu dia Hafiz Ibn Hajar kata lagu tu. Jadi yang anak baca tadi Syaukani, dia kata Ibnu Daqiq al-Aid berkata, Ibnu Daqiq al-Aid, sebab orang kita ni kadang-kadang bila sebut Syaukani dia jebeh setengah-setengah, bukan semua. Orang tempat kita ni kalau sebut Syaukani dia jebeh. Sedangkan ulama-ulama besar di dalam dunia ni
terima Syaukani. Tengok, Khalil Ahmad Saranpuri ni dia Hanafi, Syaukani dia tak ada mazhab. Tu sebab apa ya orang kita tu setengah-setengah orang paham tua lah, dia marah tu sebab Syaukani ni tak ada mazhab. Dia kata tak apa, tak ada mazhab, bahkan molek tak ada mazhab. Dia pergi kot tu. Ibnu Daqiq al-Id pun lebih kurang tu juga, tapi tidaklah setara Syaukani. Jadi sebab itulah setengah-setengah orang tak saya terima dia. Tetapi ulama-ulama besar seluruh dunia, pengarah-pengarah kitab yang besar-besar misalnya ni, walaupun dia mazhab berbeza, dia terima Syaukani. Dia terima. Jadi kita tak boleh kata Syaukani ni tak molek, Ibnu Taimiyah tak molek, Ibnu Al-Qayyim tak molek, tak boleh. Mereka itu sudah diterima oleh ulama-ulama besar. Dan ulama-ulama kita ni terbuka sangat orangnya. Walaupun dia mazhab misalnya Khalil Ahmad Saranpuri ni kuat Hanafi kan, dia selalu bela Hanafi, tapi Syaukani dia ambil. Tidak kata siapa tolak, siapa kata huduh kepada Syaukani, tak ada lagu tu. Masalah perbezaan pendapat tu tak apalah, sekat tu. Dari segi akidah dia serupa, dari segi akidah dia. Pak kalau kita tak terima Syaukani, hak Syaukani sebut ni Imam Nawawi pula tu. Tengok, dia dekat, jadi dekat. Apabila utamakan hadis, orang fiqh Syafi'i pun dia jadi dekat dengan dia. Tengok, Imam Nawawi dekat, serupa dengan Syaukani. Hafiz Ibn Hajar serupa dengan Syaukani. Hak tak serupanya fiqh, hak tak serupa orang fiqh. Orang hadis tak. Dia kalau jumpa hadis, padahal takkan Hafiz Ibn Hajar tak tahu hak ni anah saja je riwayat, tapi ada sahih. Takkan Nabi buat, walaupun sekali kita kata, kita andaikan sekali buat benda yang tak sah sampai membatalkan sembahyang, takkan lagu tu? Tak boleh. Itu alasan dia. Lepas pada tu apa komen ni Khalil Ahmad Saranpuri? Dia kata qultu wa tatwilul qaumah wal jalsa, yang disebutkan oleh Anas bin Malik dalam hadisnya itu, lam yadhkurhu ghairuhu min as-sahabah alladhi rawaw sifata salatihi wa kadzalika lam ya'khudh bihi min al-a'immah jumhuruhum illa adh-dhahiriyah, fala'allahu kana dhalika fi ibtida'i al-amr hina kana yutawwilu salatahu thumma umira bit-takhfif ba'dahu aw fa'ala dhalika fi salati an-nafl, wa yumkinu an yakuna sallallahu alaihi wasallam tawwalahuma hina naha an-nas عن التقدم على الإمام، فعلى ذلك ليعتادوا أن يسجدوا بعد سجود النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتقدموا عليه، فنهاهم قولا وكفهم عنه فعلا، على أن سائر الأحاديث التي فيها ذكر القومة والجلسة ليس فيها تطويل، فإن في حديث مسيء الصلاة. هذا كذا. Dia kata hadis hak ni hak sebut panjang diri masa i'tidal antara dua sujud gapo ni hadis anah ni ya. Orang-orang lain, sahabat-sahabat lain kok ramai sebut dia cerita tentang sembahyang Nabi SAW, tak ada sebut lagu ni. Sebab itulah imam-imam besar, jumhur imam-imam tidak pegang dengan hadis ni, kecuali puak-puak Zahiriyah. Puak-puak Zahiriyah pegang hak ni. Tapi kita kata kalau nak pegang hak ni, sama kan nak molek je. Takkan kita nak ketepikan hadis hak lain sekian banyak, bukan seorang sahabat ni. Hak kebanyakan Nabi buat, takkan kita nak ketepikan hak tu kerana hak ni sah? Tak kena tu lagu tu. Dan kita nak buat berkekalan hak ni, tak kena. Kalau buat jajaran sekali boleh kira lah. Boleh jadi Hafiz Ibn Hajar dan orang-orang yang katakan boleh buat lagu tu, maksud dia ni bukan sama, sekadar boleh. Sekadar boleh. Kalau kita terima tu tak apalah lagu tu, sekadar boleh. Sampai kita nak kata siapa tak sah sembahyang tu, batas sembahyang tu, hak tu ya dia canggahnya. Bukan bermakna mereka terima hak buat lagu ni lah semua hak lebih molek dah. Ada mana pun tak kata gitu. Dia kata boleh jadi hak ni pada ketika mula-mula, di peringkat permulaan, ketika Nabi SAW memanjangkan sembahyang dia di peringkat permulaan. Sebab sembahyang ni kita ni dia banyak peringkat. Banyak peringkat. Dalam Abu Daud ni kita sudah jumpa dah dulu. Jumpa dah 3 kali perubahan dalam sembahyang dia berlaku. Dia ada sebut dah dulu. Jadi di antaranya pada peringkat awal ni Nabi SAW memanjangkan sembahyang dia. Lepas tu diperintahkan supaya mentakhfifkan, merekaskan sembahyang, pendek. Ataupun itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua,
Nabi SAW buat lagu ni dalam sembahyang sunat, bukan dalam sembahyang fardu. Itu kemungkinan yang kedua. Mungkin juga Nabi SAW memanjangkan hak sani ni ketika dia larang orang daripada mendahului imam. Jangan rokok sebelum imam, jangan akak kepala sebelum imam. Jadi ada hak tak berapa lekat lah, tak berapa lekat molek arahan dia tu. Maka pada ketika itu dia lama, supaya mantap hak dia nak, jangan mendahului imam, supaya jadi adat mereka sujud selepas daripada sujud Nabi, dan mereka tidak mendahuluinya. Sebab itu Nabi SAW larang dengan ucapan, dengan kata-kata, dan larang juga dengan perbuatan dia. Ini perbuatan dia supaya tidak mendahului imam. Sebabnya kalau kita tengok sekian banyak lagi hadis-hadis yang lain, misalnya hadis musii'is salah, akan datang, tak lama kita akan jumpa. Nabi SAW katakan, "Thumma irfa' hatta ta'tadila qa'iman, thumma majlis hatta tatma'inna jalisan." Begitu juga hadis Abu Humaid As-Sa'idi yang meriwayatkan di antara 10 orang sahabat Nabi SAW. Dia katakan, "Thumma yarfa'u ra'sahu wa yaqulu sami'a Allahu liman hamidah, thumma yarfa'u yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi mu'tadilan." Wa aidan fihi, dalam hadis itu juga, "Thumma yarfa'u ra'sahu wa yathni rijlahu al-yusra wa yaq'udu 'alayhi." Dan begitulah seterusnya. Ini riwayat-riwayat ini semua menunjukkan bahawa tak ada panjang. Masa i'tidal, masa rokok, masa antara dua sujud, masa sujud, riwayat-riwayat ini menunjukkan tak ada panjang. Sekadar tumakninah tu je. Bukan kata sepanjang sehingga macam orang di belakang ni ingat terlupa ke ni. Tidak lagu tu ada. Dan kalau kita perhatikan riwayat Anas tu sendiri, bila dia kata sehingga kami ingat dia terlupa, menunjukkan hak skala tidak lagu tu. Hak skala tidak sepanjang tu. Sebab tu dia berasa kau terlupa ni. Kalau hak skala memang panjang lagu tu, apa dia kata macam terlupa? Tak belik lah, memang hak skala dah. Inilah yang dia sebut ni. Syekh Khalid Ahmad sebut hadis Anas ini menunjukkan bahawa perbuatan Nabi SAW memanjangkan di sini la yumkinu an yahmilahu Anas bin Malik ala annahu awhama. Apa kita kata sana? Ya, dia kata Nabi SAW terlupa tu sebab tidak biasa. Lepas tu riwayat daripada Bara bin Azib, beliau berkata, saya perhatikan Muhammad SAW. Abu Kamil dalam riwayat dia kata Rasulullah, bukan Muhammad. Jadi kan sini apa ni, Imam Abu Daud ambil daripada dua orang itu, guru dia Musaddad dan Abu Kamil. Abu Daud kata hadis ni, hadis ni masuk dalam hadis ni, hadis ni masuk dalam hadis ni, kata dia. Di riwayat ni bercampur-campur bau lah. Dalam maknanya riwayat Musaddad, rabaqtu Muhammadan, Barak kata begitu. Dalam riwayat Abu Kamil, rabaqtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salat. Mana saya perhati Rasulullah. Hak tu lah, jangan nak kira cuma lafaz tu beza. Muhammad Rasulullah tu lah, Rasulullah tu tak ada orang lain. Hak tu lah, jangan nak kira tu. Inilah orang panggil makna dia sama, lafaz tidak sama. Hak lagu ni makna dia sama, lafaz dia tidak sama. Dalam sembahyang, jadi perhati dalam sembahyang. Saya dapati qiyamnya serupa dengan rokoknya, dan sujudnya dan i'tidalnya seperti rokoknya dan sujudnya. Wa'tidalahu, itu atah kepada qiyamahu, bukan atah kepada rakaati itu dah. Mana saya perhati Nabi dalam sembahyang, saya dapati diri dia tu karakaatihi wa sajdatihi, seperti dengan rokok dan sujud dia, dan i'tidal dia fil rak'ah, yakni selepas rokok, i'tidal dia selepas rokok seperti duduknya. Wa jalsatahu baina sajdatain, jalsata tu mana ataf pada qiyam tu belakang. Dan duduk dia di antara dua sujud, dan duduk dia di antara taslim dan insiraf. Di antara taslim dan insiraf hampir-hampir sama. Hampir-hampir sama. Abu Dawud berkata,
Musaddad mengatakan rokoknya dan i'tidalnya di antara dua rokok. I'tidalnya di antara dua rokok. Di antara dua rokok di sini yang ini rokok dan sujud. Maksud dengan rakaatain itu yaitu rokok dan sujud. Dan sujudnya fajal satu, dan duduknya di antara dua sujud itu. Fasajdatuhu, lepas tu sujud dia pula. Dan duduknya di antara taslim dan insiraf, antara beri salam dan bangun pergi ke tempat lain, qariban minas sawa, hampir sama. Jadi hadis ini banyak bahannya, banyak bahan. Banyak disebutkan sebagai waham dalam hadis ini, takdim dan takhir banyak berlaku dalam hadis ini. Jadi waham itu siapa yang waham? Abu Kamil ke yang waham, atau Imam Abu Daud sendiri, ataupun orang bawah lagi daripada dia? Ada beberapa pendapat di situ. Ada beberapa pendapat. Kalau orang yang mengatakan Abu Daud, ia keliru di sini. Sebab tu jadi bercelaru sikit Abu Adin tu, tak terang. Sebab dia kata dah, itu menunjukkan bahawa dia tu mungkin kecelaruan ni berlaku daripada dia. Iaitu bila dia kata haddatsana Musaddad wa Abu Kamil, dakhala hadithu ahadihima fil akhar. Mana hadis mereka berdua ni masuk. Waktu hadis dia tu masuk dalam ni, hadis ni masuk dalam ni. Mana dia sendiri pun tidak apa jelas molek. Tu mengikut setengah ulama ni, dia kata Imam Abu Daud tidak berapa ingat ni masuk sekali tu, campur bau hak mana sah. Cumanya adalah hak dia ingat molek tu. Misalnya Musaddad kata ramaktu Muhammadan, Abu Kamil kata Rasulullah. Hak tu. Lepas tu hak lain tu bercampur bau. Di situlah setengah-setengah ulama mengatakan orang yang keliru di sini ialah Abu Daud tu sendiri. Tapi ada yang mengatakan tidak, Abu Kamil. Tak apalah, kita tengok. I'tidal selepas rokok. I'tidal selepas rokok. Bahasa dia tu pun tidak berapa molek di sini. Tidak berapa molek. Sebab apa? Misal sini, wa'tidalahu fir raka'ah. Fir raka'ah tu i'tidal dalam rakaat. Rakaat tu banyak makna. Kalau dalam hadis ni, satu rakaat dengan makna rakaat lah, satu rakaat sembahyang. So, yang kedua rakaat dengan makna rukuk. Yang ketiga rakaat dengan makna sujud. Rakaat berapa tu? Hak mana sah maksudnya? Satu masalah keliru. Yang keduanya fi, dia guna fi di situ. I'tidal dalam rukuk. Kalau kita andaikan i'tidal dalam rukuk, i'tidal tu apa makna? I'tidal tu makna apa ni? Tumakninah kah? Sebab i'tidal dengan makna tumakninah ada juga. Kau i'tidal dengan makna berdiri, bangun daripada rukuk. Situ keliru. Tidak berapa terang hadis, tidak berapa terang. Tetapi kata dia, kalau kita tengok kepada lafaz Muslim jelas. Sebab dalam lafaz Muslim dia kata fa'tidalahu ba'da ruku'ihi. Terang benar tu. Lepas tu kita dapati i'tidal dia selepas rukuk dia. Jadi fi itu dengan makna ba'da. I'tidal tu dengan makna i'tidal tu berdiri. Bukan i'tidal dengan makna tumakninah. Tak. I'tidal selepas rukuk. Jadi rakaat tu dengan makna rukuk, bukan dengan makna sujud, bukan makna rakaat lain. Dalam riwayat Muslim tu hak terang aja. Dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Abu Daud tu tak terang. Seperti dengan sujud dia. Seperti sujud tu mana bukan tentu sekali perbuatan tu tidak sama, waktu berdiri, waktu sujud. Yang ni dari segi lama tu. Lama tu duduk tu dalam rukun tu. Lama duduk dalam rukun tu. Tu dari segi tu sama seperti itu. Dah duduk dia. Wa jalsatahu bainas sajdatain. Duduk di antara dua sujud.
dan duduk dia di antara taslim dan insiraf. Taslim dan insiraf ni apa makna pula? Taslim tu makna bui salat. Bui salat. Lepas tu insiraf tu makna lepas bui salat tu tak ada sembahyang dah. Lepas pada bui salat tu nak bangun nak pergi mana-mana. Jadi lepas pada bui salat tu duduk kadang selama tu juga. Gitu kan maksudnya? Sedangkan dia ayat tadi, saya perhati semaya saya perhati Rasulullah dalam semaya. Kalau insiraf tu di luar semaya dah. Dia kata di antara taslim dan insiraf. Insiraf tu apa makna? Dan taslim tu apa makna? Sebab tu kata hadis ni dia masalah sikit. Nampaknya kita kena berhenti sekat tu sebab dia panjang. Kalau nak beralu dia kena berhenti sekat tu. Kalau tidak gilakak gitu. Kalau nak beralu dia kena berhenti sekat tu. Sekat tu dulu. Wallahu a'lam.